Alamin, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan-bulan lepas, yakni bulan 12 tahun lepas, banyak di tempat kita jemputan-jemputan kenduri kahwin. Biasanya di tempat kita yang bernikah hujung tahun lepas melalui proses pertunangan. Mungkin bertunang pada awal 2019 atau bertunang pada pertengahan 2019. Adapun yang ingin kita bincang pada malam ini adalah bab putus tunang. Kerana ada bermacam-macam persoalan tentang putus tunang. Ada satu contoh kejadian yang mana pihak wanita membatalkan pertunangan. Maksudnya dah bertunang tak jadi nikah. Biasanya di tempat kita kalau pihak wanita membatalkan pertunangan, cancel, tak jadi nikah, pihak lelaki berhak untuk menuntut kembali pemberian yang diberikan ketika proses pertunangan. Betul? Betul. Jadi pihak lelaki hantar wakil untuk meminta kembali pemberian yang diberikan waktu bertunang. Pihak wanita pun hantar wakil juga. Tapi wakil pihak wanita kali ini lain macam. Dia kata tidak halal, maksudnya haram ketika telah memberi hadiah untuk meminta kembali. Buruk siku. Tapi tempat kita hak lelaki minta balik kan. Tetapi dalam kejadian ini pihak wanita dia tak nak bagi balik sebab dia dah kata itu consider hadiah. Akhirnya berselisihlah, bertelagahlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah solution dalam masalah seperti ini? Satu kata boleh minta balik, pihak perempuan bahkan memberi hadis. Dia kata tak halal. Baik, kita akan merujuk beberapa rujukan, terutama khususnya kita akan merujuk dulu hadis. Lepas kita merujuk hadis, kita lihat keterangan ulama mengenai hadis tersebut, syarah ataupun penjelasan tentang hadis tersebut, dan kita akan merujuk kepada mazhab bagaimanakah persoalan yang kita bincangkan pada malam ini. Antara hadis pertama yang kita rujuk, hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadis 3541, dan Ibnu Hibban, nomor hadis 5123. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu lirajulin ayu'tiya 'atiyah au yuhaba hibah fayarji'a fiha illa walida fima yu'tiya waladahu. La yuhillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang lelaki. Maksudnya mana-mana orang tidak halal hukumnya. Kalau tidak halal maksudnya apa hukumnya tuan-tuan? Haram. Haram hukumnya lirajulin, bagi lelaki ataupun seseorang, atiyah yang telah memberi hadiah, au yahaba hibah, telah memberi hibah, kemudian farji' meminta fiha, kembali hadiah itu, illa kecuali pemberian walid, orang tua, fima yu'ti waladahu, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Jadi kalau dah bagi hadiah, ini haram hukumnya minta balik, kecuali pemberian hadiah orang tua kepada anak.
Contoh, ada seorang mak atau seorang ayah bagi hadiah pada anaknya tanah 10 ekar, rumah sebiji, siap tukar nama bagai. Tiba-tiba orang tua ni minta balik tanah dan rumah tu. Anak tadi kena pulangkan ke tidak? Kena pulang, sebab ini hak orang tuanya. Walaupun bapa dia kata ni hadiah kahwin, tapi bila minta balik, anak kena tahu ini hak orang tua. Tetapi untuk hadiah yang lain tak boleh minta balik. Ini satu hadis, ini matan, maksud hadis ini. Dan tidaklah boleh bila kita mendengar hadis ini langsung kita menjadikan hadis ini rujukan untuk kita mengeluarkan hukum. Yang ini banyak. Berapa ramai di kalangan kita jumpa dekat WhatsApp group, jumpa dekat internet, orang post-post hadis, terjemahan hadis, kita tengok tafsir hadis, langsung kita keluarkan hukum melalui hadis itu. Tuan-tuan dan puan-puan, para ulama ketika nak mengeluarkan sesuatu hukum, kalau sekarang ini ulama yang keluar hukum namanya mufti, betul? Kalau zaman-zaman mujtahid ini ulama-ulama yang menguasai hadis rata-rata 500,000 ke atas hadis. Imam Abu Hanifah 600,000, Ahmad bin Hanbal 1,000,000 hadis. Kalau beliau-beliau ini nak buat fatwa, dia tak perlukan sesiapa, dia sendiri boleh keluar fatwa. Tapi hari ini level mujtahid dah tak ada. Sebab itu kalau sesebuah tempat, seseorang ulama, mufti nak keluarkan fatwa, dia adalah lajnah, ahli lembaga fatwa. Di meeting dulu, dalam expert yang mereka ada, bincang baru keluar fatwa. Macam mana mereka mengeluarkan fatwa? Ini halal, ini haram, ini makruh. Secara basicnya mereka akan mengumpulkan semua dalil, sama ada daripada Quran ataupun daripada As-Sunnah untuk bab tersebut. Nanti ulama akan tapis hadis-hadis rujukan yang sahih, kemudian baru ditimbang tara, barulah keluar hukum. Bukan ambil satu hadis langsung berhukum dengan hadis tersebut. Yang ini kadang-kadang menjadi kekeliruan. Ramai tak hari ini orang kita macam tu? Ramai. Antaranya contoh, bila dengar hadis ini, oh, tunang dah bagi hadiah, mana boleh minta balik. Yang ini dikhawatirkan. Sebab itu para ulama mengatakan, ada hadis Nabi SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Ulama lah yang mewarisi tugas Nabi untuk mengeluarkan hukum. Bukan ulama kami ni, tak. Ulama-ulama yang berijtihad ini. Jadi kita yang jadi risau ni tuan-tuan, potongan-potongan hadis yang kita dapat, betul hadisnya sahih, tapi apakah hukum yang diinginkan oleh hadis tersebut seperti mana yang kita fikirkan? Ya, itu satu hadis. Tetapi kalau kita lihat hadis tadi, orang akan beranggapan dah bagi hadiah tak boleh minta balik. Tetapi ada hadis lain yang agak nampaknya berselisih, bercanggah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nombor hadis 2477 dan Al-Daruqutni nombor hadis 3014. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rajulu ahaqqu bihibatihi ma lam yuthab minha." Seseorang lelaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih berhak kepada hadiah yang diberikan sebelum orang yang menerima hadiah membalasnya. Contoh, saya bagi dekat tuan ni duit 1,000 hadiah ni, betul? Dah transfer dah ke akaun tuan ni. Tapi merujuk kepada hadis ini, saya lebih berhak duit yang ada 1,000 tadi tu di akaun tuan tu, selagi tuan ni belum balas kebaikan yang saya bagi tadi. Berarti kalau secara kasar boleh minta balik tak? Sebab saya lebih berhak. Jelas tuan-tuan? Okey. Kalau dilihat dengan cara kasar, kedua-dua hadis ni saling bercanggah. Satu kata tak halal minta balik, satu lagi kata boleh minta balik. Ini kita dah bincang ke belum?
Belum Dah ke belum? Belum. Ingatkan dah bincang dah. Takut bertindih. Seorang ulama, Said Sabit. Said Sabit ini antara kitab yang sering menjadi rujukan kita fiqh sunnah. Said Sabit bukan Said Sadiq. Nanti orang salah faham lah bila masa pula jadi ulama. Said Sabit dalam kitabnya Fiqh Sunnah jilid kedua muka surat 33, Said Sabit merujuk keterangan Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, kata Said Sabit, hadis yang pertama tadi tidak halal, maksudnya haram minta balik hadiah yang dibagi. Itu kalau bagi hadiah yang mana sebelum bagi hadiah tak ada apa-apa deal, tak ada apa-apa setuju, tak ada apa-apa janji. Memang bagi lillahi ta'ala, nak hadiah aja. Ada tak macam ni punya pemberian hadiah? Jumpa orang bagi hadiah, ni RM10, ni RM100, bagi baju, bagi hadiah. Kalau yang macam ni tak ada persetujuan pun sebelum bagi hadiah, minta balik haram. Tapi maksud hadis yang kedua, ar-rajulu ahaqqu bihibatihi ma lam yuthab minha, seorang lelaki itu lebih berhak kepada hadiah yang dia beri sebelum yang menerima balas. Ini maksudnya bagaimana? Kata Ibnul Qayyim yang dinukilkan Said Sabit dalam kitabnya Fiqh Sunnah, maksud hadis kedua ni, sebelum bagi hadiah dia ada janji, kesepakatan. Contoh, saya ketuk balik kuliah ni, ketuk jiran sebelah, Ji, besok 3 pagi free tak? Minta hantar pergi airport. Haji tu kata, bolehlah ustaz. Saya lega lah. Dah ada orang nak hantar airport pukul 3 pagi. Tak ada pening nak cari taksi. Seronoknya saya bagi haji tu hadiah RM300. Besok 3.30 tak muncul haji ni. Pukul 4 gegar-gegar, tak keluar-keluar. Tak nak kena pergi airport juga tak ni? Pergi, gegahlah, apa pun yang ada pergi. Habis urusan balik rumah, pergi rumah haji tu ketuk balik, Ji minta balik RM300. Boleh ke tidak? Sebab hadiah yang nombor 2 ni jenis dia ada deal, ada kesepakatan, ada janji sebelum tu. Maksud hadis tadi apa? Ar-rajulu ahaqqu bihibatihi, seseorang itu lebih berhak kepada hadiah yang diberikan sebelum si menerima tadi membalas. Saya bagi hadiah, harap balasan tak? Balasannya apa? Hantar pergi airport. Walaupun sama-sama hadiah. Tuan-tuan, indahnya Islam jaga hak sesama insan manusia. Mana boleh buruk siku? Buruk siku tu with term and condition. Kalau bagi saja-saja bagi, memang tak boleh minta balik, haram. Itu dah bertukar hak milik. Tapi kalau bagi ada perjanjian, kesepakatan, tengok dia deliver ke tidak apa yang dia yang dijanjikan. Kalau tidak, si pemberi tadi berhak terima kembali. Just itu baru matan hadis lah. Dan diterangkan oleh Said Sabit merujuk kepada Ibnul Qayyim dalam kitab Said Sabit Fiqh Sunnah. Balik-balik kisah pihak perempuan tak nak pulangkan balik hantaran tunang, cincin tunang, sebab dia kata la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang lelaki yang telah memberi hibah, yang telah memberi atiyah, hadiah ataupun hibah. Di sini kita rujuk 2 mazhab. Satu, mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, tuan-tuan, dia kena tengok siapa yang membatalkan pertunangan. Kalau yang membatalkan pihak perempuan, pihak lelaki berhak tuntut balik semua yang diberi. Cincin tunang, cincin risik, dulang, kan ada bagi waktu tunang, ada hantaran tak? Ada. Sama ada masih utuh ataupun dah tak ada. Biasanya dulang tunang, apa yang dihantar atas dulang tu, tuan-tuan? Kain baju lagi, lengkung, kuih, betul tak kan? Kalau baju tu dah potong, kain kuih tu dah makan, pulangkan nilai senilai itu.
Ini merujuk kepada mazhab Maliki. Tetapi perempuan tadi yang membatalkan tak ada hak nak minta balik. Kan ada balas dulang kan? Perempuan tadi tak ada right, tak ada hak minta balik. Kalau minta pun tak payah pulang. Ini merujuk kepada mazhab mana tuan-tuan? Assalamualaikum. Maliki. Sebaliknya, kalau pihak lelaki yang batalkan pertunangan, pihak perempuan berhak minta balik. Yang dia balas 7 dulang tu, apa kuih ke baju ke, minta balik. Boleh. Ada hak dia. Kalau dia nak halalkan, baguslah. Tapi dia ada hak mintakan balik. Tapi pihak lelaki tak ada hak nak minta balik cincin risik ke, cincin tunang ke, dulang-dulang tu, dia tak ada hak. Jelas tuan-tuan Ini mazhab mana? Maliki. Kalau Syafi'i beza lagi. Mazhab Syafi'i tidak kiralah siapa yang membatalkan, lelaki ke perempuan ke, dua-dua berhak tuntut balik. Yang batalkan lelaki berhak minta balik cincin tunang, cincin risik, dulang bagai itu minta. Perempuan batalkan, perempuan pun berhak minta pulang balik kedua-duanya. Okey tuan-tuan. Kita di tempat kita praktik bab ni mazhab mana? Maliki ke Syafi'i? Jadi waktu tunang tu besok tanya, "Ji, kita nak mazhab mana ni?" Betul? Kan tak jadi kan? Ada satu negeri tu, ini kita tak mempermasalahkan ini, kita cuma nak sudut hukum. Ada tak yang kena interest double? Ada tak? Kalau perempuan batalkan tunang, kena pulangkan balik 2 kali lipat. Ada kan? Jadi kita nak deal pakai bahasa mana ni? Tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Muhammad, katakanlah dengan orang-orang, sekiranya kalian ingin mencintai Allah. Maksud mencintai Allah, doa nak diterima, ibadah nak diterima, sahajat nak dikabulkan Allah, syaratnya ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, barulah Allah akan balas cinta kalian. Ini bab nikah, ada tak rujukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bab tunang ni ada tak? Ada. Jadi rombongan pengantin bila deal tunang tu, tanya kita pakai mazhab mana. Betul? Kalau Maliki, yang batalkan tak ada hak minta balik. Betul? Kalau Syafi'i, dua-dua boleh minta balik. Said Thabit dalam kitabnya dia kata, aku lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i, kerana mazhab Syafi'i lebih dekat dengan maksud hadis tadi. Kan hadis tadi apa? Dia mengatakan, ar-rajulu ahaqqu bihibatihi ma yusab minha malam yusab minha. Seorang lelaki tu lebih berhak kepada hadiahnya. Waktu tunang, pihak lelaki bagi hadiah, pihak perempuan juga bagi hadiah, dengan harapan apa tuan-tuan? Apa yang diharapkan dengan hadiah waktu bertunang tu? Jadi kahwin kan? Sekarang jadi ke tidak? Tak. Bila tidak, masing-masing boleh minta balik. Ini. Ya tuan-tuan. Jadi sedikit balik tadi, dalam kes ni tadi, yang mana pihak lelaki, pihak perempuan kata tadi tak boleh tuntut balik, sesuai ke tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i atau Maliki? Tak sesuai lah. Mazhab Maliki, kalau dia yang batalkan, dia kena pulangkan. Kalau mazhab Syafi'i, tak kira siapa yang batalkan, boleh pulangkan, kena pulangkan juga. Yang kata tak halal pulangkan hadiah, kalau hadiah itu tak ada syarat, memang jumpa nak bagi hadiah. Dan ada sedikit yang sebahagian ulama membincangkan tentang dikenakan denda. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bernikah, selalunya ada proses dalam syariat. Basicnya apa? Ta'aruf. Ta'aruf ni orang panggil merisik, kenal secara basic badan dia, kulit dia, muka dia, suara dia. Ta'aruf. Lepas ta'aruf, khidbah, booking tunang. Betul? Lepas khidbah baru nazar. Nazar ini kalau senang itu baru menyelidik, kalau bahasa senangnya lah.
yang pihak lelaki boleh hantar wakil daripada keluarga dia tengok budak perempuan tu, rambut dia macam mana, kulit dia macam mana, betul tak kan? Wakil dari pihak wanita, dari pihak lelaki nak tengok, nanti disampaikan. Contoh Imam Ahmad ketika dalam riwayat mengatakan dia memberitakan keinginannya bernikah kepada makciknya, bibiknya. Akhirnya makciknya pun mencari, kemudian makciknya mengatakan, oh ada anak fulan bin fulan, rambutnya cantik, matanya cantik, kulitnya bagus, wajahnya semua cantik. So Imam Ahmad tanya, ada adik perempuan tak, akak perempuan tak? Dia kata ada. Macam mana paras rupanya? Oh yang itu agak teruk sikit, gelap lah, rambut kerinting, itu ini. Imam Ahmad tanya lagi, macam mana agama si akak yang cantik tadi? Makcik dia kata, kalau cantik agamanya kurang lah sikit. Yang satu lagi tu, dia walaupun dia agak buruk, dia kata agamanya bagus. Imam Ahmad pilih yang mana? Yang buruk tadi, sebab nakkan agamanya. Jadi di sini siapa yang wakil investigate perempuan tu tadi? Wakil dia kan, makcik dia kan. Ini namanya nazar. Kalau budak lelaki tu pula mula investigate, duduk dekat mana, Jalan Jabar, masjidnya apa, tanya. Kalau dah jawab siapa nama imamnya, tanya. Kalau jawabnya tu baru tengok bang. Tuan-tuan, ramainya hari ini lelaki tidak berfungsi sebagai lelaki. Setuju ke tidak? Sebelah sini lah, sebelah sini tak tahu kenapa. Lelaki ke tidak, tak tahu. Contoh hari ni berapa banyak pernikahan bila cerita tentang expenses, keperluan hidup, biasanya orang muda selalunya mentaliti makan minum siapa yang tanggung? Kongsi sama-sama ke? Lelaki langsung kata, aku berusaha untuk tanggung semuanya. Mana satu tuan-tuan? Kongsi ke, sama-sama kerja bayar ke, atau lelaki ada satu rasa aku nak support semua? Mana satu? Kongsi kan? Tuan-tuan, ar-rijalu qawamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Lelaki pemimpin kepada wanita, lelaki pemimpin kepada wanita disebabkan kelebihan yang telah Allah berikan kepada lelaki dibanding wanita. Jadi begini tuan-tuan, yang namanya lelaki solatnya di masjid atau di rumah? Masjid. Namanya perempuan solatnya di rumah atau di masjid? Afdalnya di rumah, boleh di masjid. Okey. Baik, kalau ada lelaki solatnya di rumah, ini namanya lelaki solehah. Mula faham? Dia lelaki tapi tak lelaki sangat. Sebab apa? Dia tak buat rutinnya orang lelaki. Mula faham tuan-tuan? Yang pakai bedak ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Kalau lelaki pakai bedak, lelaki ke tak lelaki sangat? Mula faham tuan-tuan? Okey, minta ampun, minta maaf. Salah, saya minta ampun, minta maaf. Cuba lihat, bila tidak membiasakan mendidik dirinya sebagai lelaki, solatnya di masjid, buat karakter-karakter lelaki, akhirnya bila jadi suami pun tak lelaki sangat. Rumah tangga kita share berdua, kau kerja, aku kerja. Sampaikan kalau isteri nak minta apa-apa pun kira. Tak boleh, awak kerja, awak kena bayar sendiri. Mana dalilnya, mana hujahnya tuan-tuan? Dan di sini nazar diperlukan. Bapa perempuan berusaha semaksimum mungkin kenali wanita, lelaki tersebut. Pergi masjid tu, ni saya nak tanya ni, pernah nampak tak budak ni? Imam pun tengok jauh, dekat, tak pernah nampak budak ni, bukan planet ni anjing, dia kata. Nazar. Baik tuan-tuan, bila dah nazar semua, rupa-rupanya tak sesuai di hati, boleh tak cancelkan khidbah tunang tadi? Boleh, sebab baru tunang. Sebab itu dengan tunang kita boleh nazar, selidik, betul tak kan? Mak perempuan, mak lelaki nak datang, saya nak tengok calon menantu, betul? Nak tengok rambutnya, nak tengok dia masak, betul? Nak tengok dia buat kerja rumah. Ini dibenarkan, nazar. Tapi katakanlah tak sesuai, boleh batal? Boleh. Tapi macam mana perempuan tadi ada perjanjian, kalau batalkan pertunangan kena bayar double. Katakanlah cincin tunang tadi, budak lelaki tu anak orang kaya, cincin tunang ni dia bagi 20,000 punya harga.
Yang mana budak perempuan tu katakanlah cukup-cukup, keluarga dia sederhana, mampu tak nak return balik senilai tu? Jadi terpaksa nikah nak? Terpaksa nikah. Sesuai tak syariat nikah terpaksa? Tidak. Syarat nikah apa? Mana Tok Kadi? Syarat nikah apa? Suka sama? Suka. Jadi kalau kenakan interest tu, kena fikirkan balik lah. Dia seakan-akan ugutan, faham tak kan? Ancaman kepada perempuan, hati-hati kalau kau tak setuju. Yang ini tuan-tuan. Jadi kesimpulannya yang kita bincang pada malam ni, kalau nak pergi hantar rombongan meminang merisik, tanya, kita undang-undang kita Syafi'i ke Maliki? Kalau Syafi'i, dapat je hantaran, jangan kau buka-buka, jangan kau sentuh-sentuh, tunggu jadi kahwin baru kau buka dulang tu, betul tak kan? Sebab nanti apa-apa jadi kena pulang balik semua pemberian kalau dia minta. Kalau dia tak minta nak halalkan boleh, itu lebih bagus. Tapi nak halalkan pun, kawan tu part time buat Grab 3 tahun setengah bang, nak bertunang nak halalkan pun macam mana, betul tak kan? Yang itu kadang-kadang kita fikir. Ini kita cerita hak, right. Sekurang-kurangnya yang mana-mana tim merisik melamar ni dah tahulah mazhab dia apa, betul tak kan? Biasanya kita pakai kod negeri ke kod mazhab? Kod negeri kan, Johor lain, Selangor lain, KL lain. Ini kita pakai mazhab pula. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Baik. Sebab tu tuan-tuan, nazar ini penting, ya? Nazar ini penting, ya? Mengenali seseorang itu. Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kalau bertunang pihak lelaki bagi hadiah cincin, biasa ke luar biasa ni? Biasa. Okey, yang ni tak jadi masalah bagi cincin tunang, ulama membenarkan. Kalau kahwin bagi cincin, biasa? Biasa ke luar biasa? Biasalah bagi hadiah cincin. Cuma yang ni pun ulama tak ada jadi masalah. Yang kami nak bincangkan yang ketiga, lepas nikah nanti ada acara lelaki sarung cincin dekat perempuan, perempuan sarung cincin dekat lelaki. Ini biasa ke luar biasa? Dah pernah nampak belum? Dah ada yang belum, ada yang nampak. Kampung-kampung jarang sikit, bandar dah banyak dah ni. Dia lepas tunang tu, lepas nikah tu, nanti duduk atas pelamin ke, atas kursi apa ke, nanti ada sesi, tak tahu batal sembahyang Wallahu alam, batal sembahyang tu saya tak faham. Cuma yang saya cerita tu, lelaki sarung cincin pada perempuan, perempuan sarung cincin pada lelaki. Namanya apa saya tak tahu. Yang nombor 3 ni yang ulama persoalkan. Sebab ada satu kes, ada acara tukar cincin. Kalau batal sembahyang, biasanya perempuan mak dia yang sarung kan ya? Tak tahulah saya. Betul okey. Ini tuan-tuan, bukan yang ini. Kalau lelaki sarung pada perempuan, perempuan sarung pada lelaki, dia ada tukar. Acara ini seorang ulama besar di zamannya, dia antara yang menjadi mufti kepada sekaligus 2 tanah haram, Mekah, Madinah. Dia jadi mufti. Biasanya Mekah satu mufti, Madinah satu mufti. Di zaman dia dua-dua dia cover. Namanya Nasharuddin Al-Albani. Dalam kitabnya Az-Zifaf, kata Nasharuddin Al-Albani, tradisi tukar cincin, suami bagi cincin dekat perempuan sarungkan cincin dekat suami lepas nikah, ini tradisi orang-orang Nasrani, yakni Kristian. Yang mana cara dia sarung, kita biasa sarung jari yang mana? Ni semua bujang semua ni, tak ada pengalaman. Jari mana ni tuan-tuan? Manis kan? Sebenarnya sebelum jadi manis, di adat orang-orang Kristian, dia masuk dulu dekat ibu jari. Ya, sebelum masuk jari manis, masuk kat ibu jari dulu. Dia bersumpah demi Tuhan Bapa. Kemudian dia keluar, dia masuk jari telunjuk, bersumpah demi Tuhan Anak. Dia masuk jari hantu demi Roh yang Kudus, Yesus. Kemudian dia keluar, baru dia masuk kat jari manis, Amin. Ini bersaksinya mereka kepada Tuhan 3 serangkai, Trinity.
yang sudah dibangkang sekuat-kuatnya dalam Quran, yang kita baca surah Al-Ikhlas tu kan, Allahus Samad lam yalid. Allah membangkang kan. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, Allah diberanakkan. Ini rupa-rupanya merujuk kepada Nasharuddin Al-Albani, program tukar cincin, proses acara tukar cincin, lelaki sarung, perempuan sarung selepas nikah, itu adalah bersaksinya, kalau bahasa kita, syahadahnya mereka kepada Tuhan 3 serangkai. Jelas tuan? Ini tuan-tuan yang kahwin tahun 60-an, 70-an, ada tak acara ni? Tak ada. Baru-baru ni kalau nak claim itu ada orang Melayu, boleh tak? Tak boleh. Tapi lama-lama anak cucu besok kalau tak ada yang memberitahukan, mereka akan menganggap itu tradisi. Padahal asalnya tradisi siapa? Tradisinya orang Kristian, Nasrani. Tuan-tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha minal qaum fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, yang ditiru apa? Ritual ibadahnya. Setakat teknologi itu tak ada masalah, ni ritual ibadah. Kalau tiru cara ibadahnya orang Yahudi, fahuwa minhum, maka dia jadi Yahudi. Ini ulama membincangkan, betul kan? Kalau tiru cara ibadahnya Nasrani, maka dia akan jadi orang Nasrani. Tuan-tuan, asal sejarah yang kita rujuk kepada kitab Nasharuddin Al-Albani dalam Az-Zifaf tadi, masuk cincin lepas nikah itu acara ibadah ke bukan? Assalamualaikum. Acara ibadah ke bukan? Acara ibadah, tuan-tuan. Ini kita cerita ni tuan sebelum jadi, betul tak kan? Dah jadi. Kalau kat Meru ni belum lagi saya rasa. Adalah seketul 2 yang terlepas. Sebelum itu kita nasihatkan supaya mengekal. Tuan-tuan, kalau bukan kita yang mempertahankan warisan, ni bukan warisan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi yang nak pertahankan sunnah Nabi ni? Kita ni tuan-tuan dah lah tak dapat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam ketika awal penyampaian penyebaran agama Islam. Sama-sama dengan baginda tak sempat, tuan-tuan. Kita cuma perlu menjaga, meramut, betul-betul kontrol, jangan sampai dicampur adukkan tradisi ini. Tuan-tuan, pernah nampak kat Indonesia Maulid Nabi dalam gereja? Nampak tak dekat YouTube, dekat Instagram? Selawat Nabi dalam gereja? Dah mula ada dah. Banyak dah. Sebab apa? Tidak ada usaha mengekalkan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau nak buat acara 3 hari 3 malam, jangan kaitkan dengan ibadah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ritual ibadahnya orang-orang kafir, hati-hati. Ini berkait rapat dengan akidah, keyakinan. Maaf tuan-tuan, kalau adalah budak-budak pergi asrama ke, pergi mana ke, bergaul, tingkatan 1, tingkatan 2, ini saya suka ulang contoh ni. Balik dia jumpa mak dia, dia buat macam ni. Rasa mak dia buat apa kat dia? Penampar, mau digorengnya budak ni. Apalah mak ni, ini style lah mak. Setuju tak mak dia kalau tu style? Aku tak niat apa-apa mak, style je. Budak tu tahu tak itu ibadahnya orang Kristian? Dia tak tahu, tapi mak dia tahu tak? Mak dia tahu, sebab tu mak dia marah. Okey, kita contohkan dalam bab sarung cincin. Yang hari ni buat sarung cincin lepas nikah, tahu tak itu ritual ibadahnya orang Yahudi Nasrani? Tahu tak? Tak tahu, tapi ulama tahu tak? Sebab tu mereka marah. Simple tak? Yang ini tuan-tuan, hati-hatilah, kekalkanlah. Ya tuan-tuan, itu yang kedua. Sebab ada yang bertanya, ustaz, ada ke patut satu ustaz tu marah saya sebab saya buat acara tukar cincin? Dia kata haram. Ustaz ni pun tengah orang kahwin, kau kata haram, meloncatlah mak pengantin, betul tak kan? Kalau dah terbuat macam tu, panggillah elok-elok, betul tak kan? Agak-agak dah macam tu, nanti ada kesempatan sampaikan. Bukan dengan cara murah. Kalau dia tak tahu, kita kena doakan saja, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semoga Allah tidak akan membebankan dia tanpa yang dia tahu. Mudah-mudahan kalau dia tahu, dia tak akan buat. Contoh tuan-tuan dah tahu, nak buat tak? Tak nak buat, betul tak kan?
Kita tak akan buat kalau kita benar-benar sungguh tahu ilmunya. Jadi orang yang tak tahu tu ada dua. Satu tak tahu sengaja tak nak buat, satu dia memang tak tahu. Ya, itu bab yang kedua. Kemudian tuan-tuan, sebelum azan, ketua kelas dah datang dah, tukang azan. Dia tercongor kat sini, kau siap-siap lah nak habis ni. Tuan-tuan, proses tunang minimum costing dengan makan, dengan segala macam, minimum berapa ribu ringgit nak keluar tuan-tuan untuk bertunang zaman sekarang? 5 cukup tak? 5,000 dengan cincin semualah, cincin, makan, hantaran. Sekarang siap ada pelamin bagai kan. 5,000 cukup ke tak? 5,000 ke 10,000? Assalamualaikum, penat aku bertanya ni 5,000 cukup? Cukup bang? Mika RM1 cukup. Muslimat cukup 5,000 kak? Geling dia. Mana cukup? 5,000 lah, ikutkan bapak-bapak betul. Okey, resepsi, acara pernikahan berapa ribu cukup? 10 cukup? 10 nak buat kundi kahwin cukup tak hari ni? Tak cukup. Berapa yang naknya? 30. Oh mahal. 20 lah, 20. Tak cukup. Tak apa tuan-tuan, bagi murah 20. Tunang 5,000 kena ada, kahwin 20,000 kena ada. Saya nak tanya, masuk bab mas kahwin berapa? 300. Tuan-tuan, mana akal logik kita tuan-tuan? Dalam 3 proses ini, mana yang namanya syariat kena keluar duit? Mana satu? Tuan-tuan, tahu tak fungsinya mas kahwin? Ini bagi yang mampu Tuan-tuan, kalau ada seorang suami, isteri dia meninggal pukul 10 pagi, 10:01 minit suami tu kahwin, sah tak perkahwinan dia? Sah. Walaupun memang tak tahu macam mana punya lelaki tu, tapi sah tak? Okey, kalau ada isteri suami dia meninggal, jangan kata seminit, sebulan lepas tu boleh nikah tak? Tak boleh. 2 bulan? 3 bulan? 4 bulan? Tak boleh lagi. Dia 4 bulan 10 hari. Tuan-tuan, sebahagian ulama mengatakan mas kahwin tadi berfungsi sebagai reserve. Tahu reserve? Simpanan untuk wanita tadi punya backup. Tapi hari ini yang diutamakan mana tadi? Tunang. Pergi mas kahwin 300. Tuan-tuan, saya nak tanyalah, kalau 5,000 dia mampu tadi, 2,500 cukupkan tunang. Jadi tak 2,500 tunang? Jadi 20,000 buat kundi kahwin, buat 10,000 je. Jadi tak kahwin? Jadi. Dah berapa jimat? 12,500, betul? Kenapa tak letak mas kahwinnya RM12,800? Kenapa tak buat? Kelantan buat, masih mengekalkan. Sebab ni hak wanita. Sabit bin Qais, ketika isterinya minta khuluk, minta fasak, sebab dia dinikahkan tanpa ta'aruf, tengok-tengok buruk rupa, dia tak setujulah. Dia kata, aku takut tak taat pada Allah, sebab dia tak boleh terima fizikal suami dia, minta cerai. Lalu Nabi SAW mengatakan, Sabit, terimalah kembali kebun kurmamu dan cerailah, talaklah isterimu. Berarti mas kahwin Sabit bin Qais apa tu? Kebun kurma. Kalau orang Meru, kebun kurma ni ladang sawit bang. Mula faham? Jadi tuan-tuan, fikirkanlah untuk yang ini. Azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita bincangkan tadi, difikir-fikirkanlah ya, untuk mas kahwin. Kalau tak mampu itu lain persoalannya, tapi ini bagi yang mampu untuk kita ya memikirkan hak anak perempuan tu tadi. Ya, semoga anak perempuan tu terlindungi, dilindungi ya. Ya, tetapi bagi seorang ayah mohon difikirkan kembali. Baik tuan-tuan, kesimpulannya ada 3 bab yang kita bincangkan pada malam hari ini. Pertama, bab ketika tak jadi nikah, membatalkan pertunangan. Tadi kita telah bincang merujuk kepada mazhab Maliki, kalau yang membatalkan pertunangan pihak perempuan, maka pihak lelaki berhak minta apa saja yang diberikan kepada wanita. Tapi wanita tadi tak berhak minta, sebab dia yang membatalkan. Sebaliknya juga begitu. Kalau yang membatalkan nikah tadi, tunang tadi lelaki, perempuan berhak minta. Tapi kalau lelaki minta balik apa yang dia bagi, cincin, risik, cincin tunang, boleh tak? Tak boleh. Mazhab Maliki tak boleh, sebab dia yang buat perangai. Ya, itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i pula, tak kiralah siapa yang membatalkan pertunangan tersebut, lelaki ke perempuan, dua-dua berhak tuntut balik. Sebab hadisnya mengatakan ar-rajulu ahaqqu bihibatihi ma lam yusab minha. Seorang lelaki itu berhak kepada hadiah yang dia berikan selagi yang menerima belum membalasnya. Bagi hadiah ketika bertunang dengan harapan dibalas pernikahan. Kalau tak jadi nikah, masing-masing boleh tuntut balik hadiah yang pernah diberi. Jadi kalau mazhab Syafi'i, tak kiralah siapa yang batalkan, semuanya berhak tuntut balik hadiah yang diberikan. Itu yang kita bincangkan di awal-awal tadi.
Yang kedua, kita juga membincangkan tradisi yang baru-baru ini mula wujud, mula viral, tukar cincin. Suami sarung cincin pada isteri, isteri sarung cincin pada suami setelah akad nikah. Diterangkan oleh Nasharuddin Al-Albani dalam kitabnya Zifaf, itu adalah tradisinya orang-orang Nasrani, yang mana asalnya dia sarung dulu ke ibu jari mengatakan demi Tuhan ayah, demi Tuhan bapa, kemudian dikeluarkan masuk jari telunjuk demi Tuhan anak, kemudian dikeluarkan masuk jari tengah demi Ruh yang Kudus, Yesus, kemudian masuk jari manis baru kata amin. Jadi ini ritual ibadahnya orang-orang Nasrani, merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha minal qaum fahuwa minhum. Siapa yang meniru cara ibadahnya satu-satu kaum, dia tergolong kaum tersebut. Itu yang kedua kita bincang. Yang ketiga, macam tadi yang kita bincang, tunang 5,000 minimum kena keluar, nikah minimum 10,000, ujung-ujung tengok mas kahwin 300. Kadang-kadang tu ada satu tempat makan hotel 5 bintang, satu meja 10 orang tu kena bayar bapak pengantin dengan hotel RM2,000. RM2,000 berarti jatuh satu kepala berapa ringgit nak kena bayar? RM200, betul? Grand, dahsyat. Keluar video anak dia nikah, aku terima nikahnya, aku terima nikah dengan fulan bin fulan dengan mas kahwinnya RM80. Bukan kita cerita masalah RM80-nya, lebih mahal bayaran untuk kita datang makan dengan mas kahwin. Jadi di sini ajak berfikir kembali. Tak kata salah, tak kata betul, tapi logiknya. Betul kan? Tadi kita bincangkan. Jadi difikir-fikirkan kembali. Ikut kemampuan. Tanyalah pengantin, calon pengantin lelaki, mampu tunang agak-agak bajet berapa yang ada, kahwin agak-agak bajet ada berapa. Kalau boleh separuh tu jadikan mas kahwin. Ala kadar pun tak apa. Tak apalah orang nak sibuk mengata. Betul? Yang penting syariat tetap didulukan, ya. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. InsyaAllah cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf dengan bahasa saya yang terkasar, yang tak sedap didengar. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.